sejahtera. Selamat datang ke rancangan kami Jom Tanya Doktor. Saya Dr. Nurliana Khairuddin, Pegawai Perubatan Jabatan Health Screening KPJ Rawang. Tuan-tuan dan puan-puan, 12 Oktober merupakan Hari Arthritis Day ataupun Hari Radang Sendi Sedunia. Ia adalah satu inisiatif global untuk meningkatkan kesedaran tentang radang sendi ataupun arthritis. Jadi, kami bersama dengan Dr. Azlin, pakar perubatan dan rheumatologist KPJ Rawang, ingin menceritakan dengan lebih mendalam tentang arthritis ataupun sakit sendi. Dr. Azlin. Terima kasih Dr. Liana. Selamat datang Dr. Azlin. Terima kasih kerana menjemput saya. Harapnya kita dapat memanfaatkan sesi ini untuk menambahkan lagi pengetahuan mengenai penyakit sendi. Dr. Azlin, ramai orang akan mempunyai masalah sakit sendi, tidak kira jantina ataupun umur. Apakah sebenarnya punca-punca sakit sendi ni, Dr. Azlin? Okey, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita kena kenal apa tu sendi sebenarnya ya. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih, dan cantuman itu yang kita panggilkan sendi ya. Terdapat banyak punca-punca sebab penyakit sendi ini. Pertama, kemungkinan kepada kecederaan sendi tersebut. Kecederaan yang kita katakan sama ada kecederaan secara direct terus atau kecederaan secara tidak langsung. Contohnya ketika ligamen kita koyak. Jadi bila ligamen kita koyak, dia akan menyebabkan ketidakstabilan kepada sendi tersebut dan ia akan menambah kecederaan kepada sendi. Faktor lain juga adalah disebabkan contoh seperti jangkitan kuman ya. Jangkitan kuman ni banyak ya, sama ada jangkitan kuman bakteria, virus atau kuman-kuman lain seperti tuberkulosis, melodosis ataupun beberapa jenis penyakit jangkitan yang lain, okey. Termasuk hepatitis juga ya, HIV. Boleh efek sendi juga lah. Ya, boleh juga. Faktor umur juga memainkan peranan penting dalam penyebab sakit sendi. Di mana meningkatnya umur kita, jadi sendi kita ni dah haus. Kita panggil wear and tear lah ya. Dia juga penyumbang utama untuk sakit sendi. Faktor-faktor yang lain seperti penyakit genetik ataupun autoimun. Contohnya seperti penyakit rheumatoid arthritis, penyakit SLE, genetik yang lain seperti ankylosing spondylitis boleh menyebabkan sakit sendi. Berat badan yang berlebihan juga adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan sakit sendi, di mana ia memberikan impak atau tekanan kepada sendi tersebut. Selain daripada penyebab itu juga ada faktor-faktor lain seperti kecacatan asal atau congenital ataupun ketumbuhan ataupun kanser pada tulang atau sendi tersebut dan ia boleh membawa kepada sakit sendi. So begitu banyak punca sakit sendi, Dr. Azlin. Ya, betul. So bukan semua sakit sendi adalah dikatakan arthritis, betul Dr. Azlin? Ya, betul. So selain dari arthritis, jenis-jenis dia macam mana Dr. Azlin? Okey, kalau kita nak cerita pasal sakit sendi ni, dia besar sebenarnya, broad tapi kita suka kategorikan dia mengikut jenis lah ya. Satu jika kita tengok adalah daripada jenis yang kita panggil mechanical. Mechanical ni lebih kepada contohnya tadilah trauma. Faktor umur kita panggil osteoarthritis lah, wear and tear. Jadi ini antara kita panggil dalam kategori mekanisme. Kedua, kita kategorikan sebagai metabolik atau enzim atau genetik lah ya. Contoh yang paling senang adalah gout lah. Ia disebabkan oleh pengumpulan uric acid yang berlebihan dan menyebabkan sakit sendi. Dalam metabolik ini juga ada juga yang kita kategorikan sebagai hormon lah. Contohnya hypothyroid atau thyroid disease pun boleh berkait rapat dengan jenis penyakit sendi. Ketiga adalah jenis yang kita panggil radang sendi ataupun inflammation yang disebabkan oleh autoimun, di mana antibody kita menjadi celaru, tidak kenal dan menyerang sendi. Dan ini dalam kategori apa yang kita panggil rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis ataupun connective tissue arthritis. Tapi lebih broad lagi lah ya. Banyak juga. Yes, banyak sebenarnya jenis-jenis sakit sendi ni. Okey. Simptom-simptom sakit sendi mestilah sakit sendi, Dr. Azlin. Tetapi mungkin ramai yang akan mengatakan sakit tu biasa atau tidak serius dan tidak berjumpa dengan doktor. So, apakah simptom-simptom yang perlu dikenal pasti dan bila kita perlu berjumpa dengan doktor? Okey,
sekiranya pesakit tersebut mengalami sakit sendi, simptom yang kita kata perlu alert lah ya. Contohnya bila kesakitan yang amat sangat pada sendi yang terbabit, bukan setakat sakit, dia merah, bengkak dan panas. Kadang-kadang pesakit akan mengalami apa kita panggil stiffness atau kaku kepada sendi tersebut, terutama pada waktu pagi. Contohnya bila dia bangun pagi, dia rasa tangan dia keras, tak boleh bergerak, badan rasa keras, sakit belakang keras, tak boleh bergerak. Dan di mana yang lebih lanjut lagi, bila pesakit mengatakan kesukaran untuk melakukan aktiviti harian. Selain daripada itu juga, di mana mereka perlu bantuan orang lain untuk melakukan aktiviti harian. Jika ada simptom-simptom tersebut, ia adalah simptom yang serius. Selain daripada itu, kita tengok pada simptom yang lain, contohnya demam berpanjangan atau berlarutan, berat badan yang susut, atau ada simptom-simptom yang berkait dengan penyakit sendi yang lain. So bukan sahaja je sakit, tetapi simptom-simptom lain juga lah, seperti berat badan. Sekiranya seseorang itu mempunyai sakit sendi, apakah investigation atau saringan yang perlu dilakukan untuk mengetahui apa sebab punca sakit sendi? Apabila pesakit datang kepada kita lah ya, mengadu sakit sendi, seperti biasa seorang doktor perlulah mengambil sejarah sakit itu dengan lebih lanjut lah ya. Jadi untuk pakar sendi atau rheumatologist, kita akan mengambil sejarah tu sama ada sakit tu kita kenakan pasti sama ada acute atau akut ataupun kronik ya. Untuk sakit sendi akut selalunya kita kata kurang daripada 6 minggu ya. Dan kronik apabila lebih daripada 3 bulan ya. Sejarah pesakit sangat akan membantu kita untuk mengenal pasti jenis-jenis sakit sendi. Selain daripada sejarah sakit sendi itu saja, kita perlu mengenal pasti sejarah penyakit lain yang mungkin ada kaitan dengan sakit sendi. Untuk confirm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal kita targeted lah, kita tengok pada tumpuan kita adalah sendi yang sakit. Tetapi kita juga akan melakukan pemeriksaan fizikal secara global lah, from head to toe lah kita kata kan. Di samping daripada pemeriksaan fizikal, kita dibantu dengan ujian-ujian darah atau makmal ya. Ujian makmal tu melingkumi jenis-jenis arthritis dan juga secara global lah. Diikuti juga dengan ujian seperti imbasan radiografik lah, X-ray, CT scan atau MRI sekiranya perlu. Ada ketikanya kita perlu melakukan diagnostik suntikan pada contohnya sendi yang bengkak, untuk mengetahui kebengkakan itu adalah disebabkan jangkitan kuman ataupun penyakit lain, contohnya gout atau jenis-jenis arthritis yang lain. Jadi untuk mendiagnostik atau investigation untuk sakit sendi ni kita buat secara menyeluruh lah. So ada ambil darah, buat X-ray, history dan juga suntikan jika perlu. Yes, jika perlu, betul. Sekiranya kita sudah mengenal pasti masalah sakit sendi itu disebabkan oleh apa, rawatan-rawatan dia bagaimana pula doktor? Penyakit sendi ni macam kita kata tadi lah, dia broad lah ya. Tapi selalunya apa-apa perawatan kita akan kategorikan kepada dua lah ya. Secara pharmacological, ubat-ubatan, dan non-pharmacological. Pharmacological ni involve termasuklah ubat-ubatan kita, sama ada keperluan untuk painkiller atau ubat tahan sakit, dan lebih spesifik kepada jenis-jenis penyakit tersebut. Ada ketikanya di mana kita perlu melakukan suntikan untuk dimasukkan ke dalam sendi yang terbabit. Jika ada keperluan juga, pembedahan juga boleh dilakukan sebagai salah satu cara untuk rawatan untuk sakit sendi. Untuk non-pharmacological atau bukan ubat-ubatan, kita kategorikan sebagai seperti fisioterapi ataupun rawatan cara gerak kerja lah, occupational therapist, untuk membantu pesakit arthritis. Selain daripada itu, alat sokongan sangat juga kadang-kadang diperlukan untuk penyakit arthritis yang lebih kronik lagi. Dr. Azlin ada menyebut tentang ubat tahan sakit. Ramai orang mungkin tertanya sekiranya ia adalah selamat untuk dimakan, sebab mungkin sakit sendi itu kronik dalam jangka masa yang panjang. Adakah dia ada efek apa-apa?
Okey, soalan yang bagus ya. Keperluan untuk painkiller atau ubat tahan sakit ini selalunya diberi ketika acute ataupun penyakit itu dalam keadaan yang sangat akut. Tujuannya adalah untuk sementara sahaja sebenarnya. Kita tak galakkan pesakit menggunakan secara berpanjangan sebab dia akan melibatkan masalah lain terutama kepada buah pinggang ya. Jadi apa-apa pun kena tengok apa sakit tu dulu, rawat sakit tu dulu. Painkiller ataupun tahan sakit ni adalah untuk temporary atau sementara. Dan perlu mendapat prescription dari doktor. Perlu Betul, mendapat doktor? nasihat doktor. Sebab ramai bila dia dah pernah dapat ubat tu, dia beli dekat farmasi dan dia continue makan dan tak pergi jumpa doktor. Itu bahaya ya, sebab kita tak tahu fungsi buah pinggang kita boleh orang kata tolerate ke tidak dengan ubat tahan sakit tersebut ya. Sangat-sangat penting ya di situ. Okey, lagi satu soalan yang sangat berleluasa dan di social media, ubatan tradisional, Dr. Azlin. Ramai orang selalu dia berubat tradisional dulu, bila dah tak berjaya baru berjumpa dengan doktor. Apa pendapat Dr. Azlin? Okey, perubatan tradisional ni untuk sakit sendi ni kalau saya cakapkan agak kontroversi lah sebenarnya ya. Tapi dari segi perubatan sebenarnya bila kita cakap sakit sendi ni, mula kita kena tahulah jenis sakit sendi ya. Tidak semua sakit sendi itu boleh untuk perubatan tradisional ya, atau apa yang kita kata alternatif terapi. Sebab sakit sendi ni ada ubat. Jadi perlulah berjumpa doktor dulu Contoh yang paling senang sekali, kalau kita rasa sakit, kita sakit sendi kita bukan cakap sakit sendi saja, mungkin ligamen kita royak, mungkin masa kita luka. Jadi jika kita pergi ke alternatif terapi tu, takut nanti contohnya urutan bila kita melakukan urutan pada ligamen yang koyak ataupun otot yang koyak, dia akan lebih membawa kemudaratan daripada kebaikan. Jadi kena tengok dulu sebelum kita decide ataupun fikir nak pergi ke perubatan tradisional tu. Perlu berhati-hati lah. Ya, betul. Alright. Dr. Azlin, adakah cara-cara mencegah dari masalah-masalah sebegini? Maksudnya pencegahan untuk penyakit artritis ya. Okey, penyakit artritis ni langkah-langkah pencegahan yang perlu kita ambil lah ya. Kita kena jaga sendi kita. Macam mana kita nak jaga sendi kita? Okey, mulanya first kali berat badan kena kita pastikan berat badan kita tidak berlebihan. Setiap kali berat badan kita berlebihan, dia akan memberikan impak kepada sendi kita dan dia akan merosakkan lagi sendi tersebut. Kedua, jaga postur badan kita, cara kita berdiri, cara kita duduk ya. Ketiga, jangan melakukan kerja secara berlebihan. Contohnya, sepatutnya kita boleh angkat 10 kilo je barang, tapi kita nak angkat 20 kilo. So every time setiap kali kita membuat kerja yang berlebihan, takut ia boleh mengimpak ataupun mengganggu sendi-sendi kita ya. Keempat, selalunya kita nasihatkan pesakit jalani cara hidup yang sihat lah, bersenam ya, jaga berat badan dan jaga pemakanan lah. Sekiranya mereka yang dengan masalah arthritis, exercise itu boleh membantu atau lebih memudaratkan? Okey, soalan yang bagus juga ya. Sama ada saya perlu tak exercise selang saya sakit? Soalan tu memang selalu diutarakan kepada kami lah ya. Okey, mula kena tahulah exercise ataupun senaman yang sesuai pada kita. Jika kita sakit sendi, contohnya lutut lah ya, kita galakkan kalau boleh jangan buat high impact exercise Contohnya zumba lah, tabata lah, jogging juga kita tak galakkan ya. Jadi kita kena tahu sendi apa kita yang sakit ya. Contoh kalau orang sakit bahu, kita tak galak lah pergi main bowling, main badminton lagi sakit, pergi angkat weightlifting kan. Jadi tapi apa-apa pun kita masih menggalakkan pesakit untuk exercise ya. Jadi sebelum kita exercise tu, kita kena tahu jenis apa exercise yang perlu. Kedua, protect your knee, protect your joint. Pakai alat-alat sokongan ataupun pendekap sendi yang bersesuaian. Yang macam guard. Yes, knee guard kalau anda nak melakukan aktiviti lah ya. Untuk pesakit sendi, kita tak galakkan aktiviti yang terlalu lasak. Kena tahulah seperti kita cakap, know your limitation. Itu sangat-sangat penting lah ya. Sangat penting. So swimming, yes, okey. Jogging kita tak galakkan, tapi brisk walk antara benda yang bagus. Cycling ataupun berbasikal,
bagus untuk lutut ya. Swimming ataupun berenang adalah bagus untuk tulang belakang. Jadi back stretching exercise juga kita galakkan untuk pesakit yang mengidap penyakit tulang belakang lah. Jadi kita kena kenal pasti sendi apa yang sakit, jenis apa exercise yang kita boleh lakukan sebelum kena ada pengetahuan di situ. So exercise, berat badan semua perlu. Ya, betul. Okay. Alright Dr. Azlin, sebelum kita berakhir, ada tak nasihat kepada para penonton kita hari ini Dr. Azlin? Okey, terima kasih Dr. Yana. Nasihat kita, jagalah sendi kita ya. Dengan menjaga sendi kita, kita lebih sihat untuk menjalani aktiviti harian kita. InsyaAllah dengan sendi yang sihat, kita akan mendapat kualiti hidup yang lebih baik. Panjangnya Dr. Azlin. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Dr. Azlin untuk sesi yang sangat berfaedah itu. Semoga para penonton mendapat ilmu yang dapat membantu anda. Sekiranya anda ingin berjumpa dengan Dr. Azlin atau mana-mana pakar kami, sila layari website kami dan juga like dan follow Facebook dan juga Instagram kami, KPJ Rawang Specialist Hospital. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Azlin.